Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita ada tetamu istimewa di Pulau Pinang. Okey, hari ini purpose sebenarnya saya jemput tetamu jemputan yang istimewa ni adalah sebab kita macam reunion balik daripada 2017 aku tak jumpa hang kan? Banyak 2017. Kau kahwin bila? Alah, last fikir 2018 tu tak payahlah, jumpa sekejap je. Jumpalah juga kan? Okeylah. Last kita jumpa 2018 masa wedding. Okey, dan masa wedding kau aku tak datang. Yes, terima kasih Tiba. sangat. Tak, masa tu ada Sophia dalam perut, so dia nak Sophia pergi alasan. tu dia Sophia alasan. bukan alasan lah, tapi benda tu macam penyebab lah tak dapat nak hadir. Alasan juga tu. Kengkangan lah macam tu. Okey, apa purpose dia sebab yelah kita dah lama tak jumpa, so kita nak tahu perkembangan kawan-kawan. Kita kan boleh WhatsApp. Dah kahwin sekarang, so kita banyaklah kita tahu kan sekarang ni Aisyah buat apa, kita nak tahu Aisyah buat apa, keadaan Aisyah sekarang. Kita mestilah tahu kawan-kawan ni macam mana kan, macam gitu. Okey, kalau korang nak tahu sebenarnya Aisyah ni adalah antara best student. Waktu kita orang study dulu, dia ni antara top listed lah student. Kalau lecturer tu memang tahu, sebut je Aisyah Mahazri, semua orang macam wow, macam tu. Aisyah memang the best lah dekat UMT, antara golongan-golongan yang menjadi rujukan. Ingat aku apa? Dictionary? Oh, bukan. Okey, Kamus sekarang ni aku dengar cerita lah, dengarnya lah. Daripada siapa kau dengar? Hang bukan suri rumah biasa. Dia adalah suri rumah luar biasa, guys. Sangat luar biasa. Sebab apa? Sebab apa, Aisyah? Ceritalah Aisyah. Aisyah ni dia depan kamera dia nampak macam pemalu, sebenarnya di belakang kamera dia tidak macam ni. Kita pun malu guys. Saya buat apa? Aisyah, Saya adalah suri rumah luar biasa sebab saya dah berkahwin kan. So saya terpaksa handle orang lain, bukan diri sendiri. Jadi dia rasa luar biasa. Okey, sebenarnya siapa-siapa yang dalam bidang makanan, korang mesti tahu kalau kita nak mengendalikan makanan tu, kita mesti first kali, kata Cikgu Aisyah, first kali kita kena ada sijil pengendalian makanan. Yes, betul tu. Maka Siti Aisyah ni adalah rujukan yang paling tepat sebab beliau merupakan salah seorang daripada tenaga pengajar dalam Khusus latihan pengendalian makanan. Daripada tahun bila? Saya baru saja lagi dan bulan 5 ni cukuplah 1 tahun saya sebagai tenaga pengajar. Sebelum dia menjadi tenaga pengajar latihan pengendalian makanan ni, beliau pernah berkhidmat di kilang 2 kilang makanan. Nampak. Alright. Yang pertama saya bekerja sebelum saya grad lah. Alhamdulillah rezeki diberikan awal sebagai quality control executive. Right. Dalam Hantong Food Industry dan kilang selepas besar tu saya bekerja sekejap di dekat Golden Fresh untuk seketika sahaja. Kemudian sebelum saya berkahwin, saya berhenti kerja. Right, memberikan fokus untuk menyediakan majlis kahwin saya. Right, nampak tu pengorbanan seorang Siti Aisyah. Lepas tu saya bekerja sekejap dengan sebuah syarikat yang itu bukan makanan lah, lebih kurang setahun macam tu. Kemudian saya pun proceed lah untuk mengambil kursus wajib bagi tenaga pengajar dan alhamdulillah saya lulus dan sekarang dah nak dekat 1 tahun saya menjadi tenaga pengajar lah bagi kursus latihan pengendalian makanan. Soalan yang aku nak tanya kat Hang. Hang kenal aku daripada 2013. Yes, betul. Sampai sekarang dah 2022. Yes, betul. Okay. Banyak benda. Benda apa yang Hang paling tak boleh lupa pasal aku? Apa? Dia selalu cakap macam ni. Aisyah, kenapa dengan aku kau garang Itu ayat yang dia akan selalu cakap setiap tahun. Tak pernah miss. Sebab benda tu memang betul. Tidak, kau tengoklah cara dia. Kau rasa aku mampu cakap, Sanat. Tidak. Kita orang kata apa,
melayan kawan-kawan kita ni mengikut kepada keadaan mereka. Nampak tak? Dia satu macam, aku pergi mana-mana tau. Aku pergi sebab kawan-kawan kita ni banyak kat Kedah ada, Selangor ada, Melaka ada, Johor ada. Semua orang kalau aku cakap aku ni pendiam, orang tak percaya. Pada hakikat yang sebenarnya aku ni memang pendiam dan pemalu. Aku memang jarang lah nak tinggi suara, tapi sebabkan korang pernah dengar tak? Dia macam sendiri tau. Dia macam konflik, dia memang suara dia macam ni. Dia slow macam mana pun dia tetap suara dia macam ni. So cari gaduh kan. Kalau orang tak kenal tu orang cakap lah, Betul, Nadia ni kenapa nak cakap besar lah? Padahal betul. suara dia memang macam Jenis ni. suara besar. Macam aku lah selalu kena. Kan, suami aku cakap, sayang boleh tak cakap tak payah marah? Tak, saya memang tak marah. Tapi suara saya memang kita kuat. mengalami masalah yang sama. Macam mana tu kan? Sama. Macam mana tu kan? Ni aku rasa macam kita terjerit Tapi kita sebenarnya tengah bercakap. Itulah tak pakai mikrofon pun sebenarnya tak Kan? apa. Suara memang semua jadi. Kita orang bukan buat-buat nak jerit-jerit ke apa tak. Memang macam ni. Kalau aku cakap slow nanti laki aku cakap aku pun terlihat. Tapi hakikatnya memang macam itulah. Okey, after 9 tahun, aku bangkit dan aku gunakan balik ilmu-ilmu yang aku dapat daripada kawan-kawan, aku bagi pada kawan-kawan, daripada lecturer-lecturer, daripada banyaklah even bos sekeliling. orang sekeliling lah. Memang banyak bagi macam motivasi, ada baik ada tak baik kan, tapi kita ambil semua sebagai positif. So, hasil daripada 9 tahun tu, maka terciptalah apa? NNM Industries yang mengeluarkan produk jenama Medina's Kitchen. Okey, soalan mesti tahu punya. Okey, so persoalan saya sekarang kan, bagaimana tercetusnya anda punya inilah idea untuk membuka NNM Industry? Sebab sebelum ni kan suami kau kan dah ada pekerjaan. Okey, sempat ke bahagi masa? Oh, sempat. Okey. Nice soalan tu. Okey. Itulah cakap tadi, hasil daripada pembelajaran kata orang, pembelajaran daripada kehidupan. Itu yang terhasil macam ni. Okey, dia asal dia daripada tahun 2020 lepas aku dah melahirkan Sofia Medina. Okey. Masa tu aku fikir macam aku hari-hari ulang balik kerja Muar Melaka tau. Hari-hari. So benda tu ambil masa dalam around 1 jam macam tu lah nak sampai tempat kerja hari-hari. Dengan as you know, Melaka memang terkenal dengan traffic jam. So aku macam fikir, aku pergi kerja, anak aku tak bangun lagi. Aku balik kerja, anak aku dah nak tidur. So aku memang kurang masa dengan dia. So aku pun tanya husband aku, okay, apa yang patut aku buat? Sebab aku rasa aku nak dekat dengan anak. Aku tak boleh tahu, aku jenis seorang yang tak boleh jauh dari family. So aku nak dekat dengan anak. Dia kata, why not awak ada belajar pasal teknologi makanan, memang graduate sebagai sarjana muda teknologi makanan. So kenapa tak guna benda tu kan, dengan experience yang dekat kilang-kilang yang sebelum ni. So kenapa tak gunakan experience tu untuk develop satu company sendiri. So dekat situ aku sebenarnya terfikir tau. Aku fikir macam, boleh ke aku buat semua ni tau. Mula-mula rasa macam was-was, tapi disebabkan support system aku, husband lah yang terutamanya kan, support system aku, dia kata yes, you can do it. Okay, so aku ambil peluang tu untuk develop satu company, gunakan branding sebagai nama anak lah, Medina's Kitchen tu. Medina tu nama my first baby. So jadi disebabkan perasaan ini bersama keluarga, tapi betul lah kan, kalau macam berniaga sendiri ni kita tak terikat dengan masa office hour. Tambah-tambah kalau kita dapat kerja jauh daripada tempat kan, nak ulang alik itu orang cakap pekerjaan yang terbaik kalau kita bekerja tak boleh jauh daripada lebih kurang 45 minit perjalanan. Okey, so aku tahulah daripada zaman universiti kau memang macam memang sukalah mencipta sesuatu yang kau akan paksa untuk makan. Macam okey tak, sebab aku ni kan kritik. Aku sangat suka mengkritik. Aku memang tak boleh kalau makanan tak sedap, cakap tak sedap je, tak payah apa yang perlu ditambah, tak perlu. Kau buat baru yang baru, right? Okey. So sekarang takut kan? Dia keluar banyak produk guys. Dan I hampir semua produk I dah cuba. Dan semua produk I dah kritik apa yang tak kena dan banyak improvement. Alhamdulillah semua I boleh makan. Jangan risau. Boleh makan, tak ada masalah. Okey, so I nak tanya. Mencipta produk ni bukan benda yang mudah.
So, kita dalam proses product development tu memang bukan benda yang mudah lah kan. Okay, so macam mana tiba-tiba tercetusnya nak buat frozen food, nak adakan benda-benda yang macam sate, chicken chop, kambing perap, macam mana tu? Sebab kita tengok persaingan ramai. Banyak nama-nama besar yang buat produk-produk ni. So macam mana yang kata yakin sangat I boleh buat produk ni untuk dapatkan orang kata peminat-peminat tersendiri. Okay, first keyakinan tu sebab aku keluarkan produk lain daripada orang lain. Aku tak keluarkan yang black pepper, aku tak keluarkan yang macam itu. Aku keluarkan yang more kepada Asia punya taste. Korean macam contoh macam bulgogi kan, yes, bulgogi chicken chop, kambing perap bulgogi. Dia banyak kepada macam Korean style. Aku buat ada sumber rujukan. Okay, kita ada sumber rujukan pakar. Okay, antara orang-orang yang membimbing NNM Industries ni adalah daripada pihak Mardi. Okay, sebab dulu aku merupakan bekas intern Maldi. Pelatih dekat Maldi. Bekas pelatih lah, latihan industri dekat Maldi. So dekat situ aku ada minta lah macam pandangan daripada pegawai-pegawai kat sana. Aku cakap aku nak keluarkan satu produk. So apa benda yang aku kena start, macam mana aku nak buat. Okay, kita orang produk kita orang juga pernah buat sensory evaluation. Sebelum kita pasarkan, kita ada buat sensory evaluation dekat Maldi. So dari situ bila kita dah dapat data semua tu, kita tahu macam mana penerimaan orang terhadap produk kita. So dekat situ baru kita berani untuk keluarkan sebab kita dapat bimbingan daripada tenaga-tenaga pakar. Okey, kita keluarkan sate gemuk Maharani sebab orang tanya, kenapa keluarkan bulgogi kat Korea? Kau tu orang Melayu. Kita ada makanan Melayu, kita ada makanan orang Melayu iaitu sate gemuk Maharani. Memang made in Muar Johor. Okey, disebabkan tetamu istimewa kita ni sudi meluangkan masa di hari Minggu, wake up in the early morning. So, NNM Industries sangat-sangat berbesar hati untuk belanja makan sate gemuk Maharani. Dua jenis iaitu sate lembu dengan sate ayam. Okey, sate ayam satu paket ni ada 20 pieces, RM20. Sate lembu ada 20 pieces, RM22 guys. Sangat berbaloi sebab kau tak akan jumpa yang gemuk dengan kau boleh makan memang 1, 2, 3 cucuk sate dah kenyang dengan harga yang murah berpatutan. Apa yang perlu dibuat, cuba balik bakar sendiri je. Okey, istimewanya hari ni dekat Penang, saya sendiri bawakan produk terbaru yang bakal keluar tak lama lagi iaitu sate gemuk Maharani kambing. So guys, dia dah hampir masak. Kita tunggu sekejap. Tak lama pun. Nak bakar dia, istimewanya sate gemuk Maharani ni, bakar dia tak sampai 10 minit. Nanti kita rasa. Yang tadi kita dah bertunggus-tunggus dekat bawah, kita dah siap bakar. Tak sampai 10 minit pun sebenarnya. Nampak? Tak ada telur pun yang keluar. Alright? Okey. Jadi sekarang tengok ni sate gemuk Maharani. Ini produk baru, sate gemuk Maharani kambing yang kita akan riliskan sebelum raya. InsyaAllah. Okey, so saya bagi penghormatan kepada tetamu istimewa kita untuk rasa dan bagi review yang terjujur. Lembut. Okey. Tak ada bau hamis. Berapa cukup? Cukup. Nice. Jangan lebih-lebih. So, masuk kuah kacang. Kuah kacang nama apa? Kacang by Medina's Kitchen. Tak ada nama spesial kuah kacang pun? Tak adalah. Memang nama dia kuah kacang. Habis nak tahu aku buh nama apa? Kuah kacang serai. Sedap. Rasa hari raya tak? Sama hari raya, makan rasa. Guys. Banyak je dosa hang tu, Cak Awal. Dosa banyak. Oh ya, guys, kita sama-sama banyak. Apa kena dapatkan kalau nak datang ke Mal. Sejak gila weh. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya, hampir sampai ke penghujungnya di bumi bertuah Pulau Pinang ni. Pulau Mutiara. Okey, Pulau Mutiara gitu. Mami Jarum. Okey, so Aisyah. Yes. As kawan aku, as boleh jadi kawan, boleh jadi musuh kot. Ada certain masa dia akan jadi macam tu kan.
So apa harapan hang pada aku? Okey, harapan aku kepada Kak Nat, okey, semoga NM industri terus berjaya 10 tahun, 20 tahun dia aku masih boleh nampak produk-produk yang dikeluarkan boleh berada dekat pasaran. Okey, dan orang mengenali apa itu produk yang dikeluarkan oleh Melina Kitchens. Okey. So, keep positive even though kita tahu ada upside down dia. Hidup ini perlu diteruskan. Okey. Ya. Perjuangan perlu diteruskan hingga ke titik standar yang terakhir. Alright. Gitu.